Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Karena tidak ada tempat, tidak ada jalan yang boleh menyelamatkan kita selain daripada jalan taqwa, iaitulah meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan kefahaman yang baik, dengan penghayatan yang baik, dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhi segala larangan, sama ada yang haram, yang syubhah, yang menyalahi sunnah, dan juga semua perkara yang tidak baik. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, walau apa keadaan kita sekalipun, kita masih lagi dalam keadaan aman. Sikit-sikit ujian kita lalui. Kita lalui dengan jalan yang baik, penuh kesabaran, kesedaran dan kesopanan. Pagi tadi kita tadabbur surah Sad yang mengkisahkan cerita Nabi Ayyub alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam yang begitu sabar. Wa Ayyub iznada rabbahu anni massani ad-dur. Ayub mengadu kepada Allah, dia ditimpa penyakit. Ulama dalam hadis Nabi yang diriwayat oleh Anas ataupun asal daripada Anas mengatakan, lama masa Nabi Ayub menderita kesakitan selama 18 tahun. Dia Nabi, 18 tahun penderitaan. Jangan pula kita sakit hari ini, esok kita nak suruh sembuh. Kalau sembuh alhamdulillah, tapi kalau tak sembuh jangan pula kita mengamuk, kata Tuhan tak sayang aku. Mana sayang kita dengan Ayub. Allah SWT perkenalkan Nabi Ayub, ni'mal 'abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba kami pada ketika itu iaitu Nabi Ayub. Kenapa? Innahu awwab, kerana dia banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa berdoa kepada Allah. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 4 Februari 2022 bersamaan dengan 2 Rajab 1443, tajuk yang diberi kepada kita iaitulah memperkukuhkan pegangan akidah dan kefahaman ilmu fardu ain kepada kita, anak-anak dan semua keluarga. Ilmu fardu ain ini ilmu yang besar. Sebab apa dia kata ilmu yang besar? Kerana ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Itu makna fardu ain, wajib individu. Setiap orang dia kena tahu, setiap orang dia kena reti, setiap orang dia kena pandai ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang ibadat dia, taharah, solat, bagaimana nak puasa, kalau dia ada harta bagaimana nak bayar zakat. Itu dipanggil ilmu fardu ain, ilmu tentang akhlak yang baik, yang buruk.
Walaupun tidaklah secara terperinci sebagaimana para ulama, tapi kita tahu apa yang kita buat dan kita tahu apa yang kita tak boleh buat. Maka ilmu fardu ain ini ilmu besar. Tetapi zaman kita ini jadi tak besar sebab satu subjek untuk anak-anak kita di sekolah rendah, nama dia kelas kafa, kelas fardu ain. Jadi kita orang tua ni, kalau kita buat masjid ni, buat anjur majlis kuliah perdana fardu ain, agak-agak hak mari orang tua ke budak. Ayah dia mari duduk ujung, atas anak masuk depan, dia kata pergi ngaji kelas mun. Walahanya kita salah faham, ilmu fardu ain iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang. Bila orang tanya, mu beriman? Na'am, beriman. Beriman kepada Allah? Na'am. Mana dalil ada Allah? Kita petenganga. Ayah kata ada Allah. Tidak boleh. Kita sendiri kena kata, mana bukti ada Allah? Adanya alam. Itu paling senang. Sebelum kita baca qul huwallahu ahad, kita baca ya apa yang kita nampak dengan mata kita ni. Ada alam, takkan tak ada Tuhan. Alam yang begini besar, tak ada pengatur, tak ada penyusun, tidak logik. Jalan raya pun kalau tak ada undang-undang, tak ada penyusun jalan raya, jam kita. Tak, sehari dua ni bila ada cuti panjang sikit, terpaksa pihak keselamatan jalan raya letak garis lah, letak sekat sana sekat sini supaya tersusun. Baik, kaifa, bagaimana dengan alam yang begini besar, tak pernah aksiden matahari dengan bulan. Tak pernah berlaku pula pertukaran malam jadi siang, siang jadi malam. Tak, perjalanannya cuma pendek panjang itu cerita lain. Maka itu dia panggil ilmu fardu ain. Jadi para jemaah sekalian, perbincangan kita yang ringkas ini kita fokuskan kepada ilmu yang wajib dipelajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ahli orang ada ilmu, tak ada ilmu, tak akan sama. Orang alim dengan orang jahil tak sama. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang yang akalnya sempurna. Surah Az-Zumar ayat 9. Maka para jemaah sekalian, kita sentiasa diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang tanggungjawab. Dalam surah Al-An'am ayat 165, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Allah yang menjadikan kamu khalifah di bumi. Khalifah ni maknanya pegawai, petugas, pemakmur, itu makna khalifah. Dan meninggikan sebahagian kamu di atas sebahagian lain. Ada orang pangkat besar, ada orang pangkat kecil. Ada bos, ada pengikut. Ada orang alim, ada kurang alim. Ada orang cerdik, ada tak cerdik. Itulah suasana yang telah berlaku dalam dunia ini. Kenapa berbeza-beza manusia ini? Liyabluwakum fima atakum. Allah nak menguji kamu tentang apa yang telah dikurniakan kepada kamu. Al-An'am 165. Kalau Allah Ta'ala beri pada kita ilmu, kita mengajar ke tidak? Kita beramal ke tidak? Allah beri harta, kita infak ke tidak? Kita gunakan pada jalan yang betul ke tak betul? Akan dipersoalkan oleh Allah. Maka Allah menyerahkan jawatan khalifah kepada manusia, tidak kepada malaikat. Tidak malaikat. Sebab yang di atas bumi ini manusia. Malaikat sebagai petugas yang menjaga kita, yang menguruskan hal ahwal. Tapi dia bukan khalifah yang memakmurkan bumi ini dengan tugasan yang diberi kepada manusia. Karena itu ada setengah orang dia kata kita ni manusia khalifah Allah. Tapi saya lebih selesa dengan pandangan Syekh yang mengatakan bahawa manusia ni khalifah yang memakmurkan bumi dengan hukum Allah. Sebab makna khalifah pengganti. Allah tidak perlu pada pengganti. Sebagaimana jawatan Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah.
ganti Nabi dalam mengurus tadbir dunia selepas Nabi wafat. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Kita bukan khalifah Allah, kita hanya khalifah yang dilantik oleh Allah. Itu ayat tu lebih tepat bagi saya. Tapi kalau orang nak tulis khalifah Allah, kata je lah. Benda tu benda khilaf, wijhatun nazar, sudut pandangan. Tapi saya lebih selesa, manusia ni khalifah atau buka bumi, bukan khalifah Allah. Allah tak perlu pengganti. Gelaran sebagai khalifah di muka bumi menunjukkan kita tu satu kemuliaan. Matlamat kitanya untuk memakmurkan bumi ini dengan ibadat kepada Allah, dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kita nak laksanakan tugas ini? Kita wajib mengetahui ilmu yang dikatakan fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari. Kalau tak ada ilmu, bagaimana nak jalankan tugas? Apa benda pun tak boleh buat. Dan kalau kita beli alat-alat, kita kena baca dia punya cara penggunaan. Kita, Allah Ta'ala lantik jadi khalifah, tapi kita tak tahu pun apa yang Tuhan perintah pada kita. Quran pun tak baca, sunnah pun tak mengaji. Macam mana kita nak jalankan tugas? Maka menjadi ilmu turas, ilmu yang wajib dipelajari, iaitulah ilmu fardu ain. Apa dia ilmu fardu ain? Iaitu ilmu-ilmu yang menguruskan diri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk situ. Maka para ulama membahagikan ilmu fardu ain secara ringkasnya meliputi ilmu akidah. Ilmu akidah ni pegangan kepercayaan kita terhadap Allah dengan rukun iman yang 6. Jangan lupa. Mari pula fiqh dari sudut ibadat kita, rukun Islam. Dan juga hukum hakam yang lain, halal dan haram, baik buruk, itu dalam fiqh. Dan juga perangai kita, nama dia akhlak. Jadi 3 asas ini mesti dipelajari: akidah, fiqh termasuklah muamalat, dan juga akhlak, kepribadian seorang manusia. Ilmu ini menjadi panduan pada seorang Islam melaksanakan kewajipan agama, menghayati akidah yang benar, yang disebut dengan nama akidah ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengaku akidah ahli sunnah, tapi dia ajar ilmu batiniah. Muhammad awal, Muhammad zahir, macam-macam dia punya makrifat, sampai peringkat solat pun tak perlu. Itu bukan. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini iaitulah akidah yang berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pastinya dengan huraian para ulama yang muktabar, yang disebut dengan nama ulama salafus saleh di kalangan umat ini, kemudian disambung sampai ke zaman kita hari ini, alhamdulillah berjalan terus. Kemudian kita pergi pada ilmu ibadat. Bagaimana kita taharah? Bagaimana kita solat? Nabi dah ajar, wasallu kama raaitumuni usalli. Mu solat seperti mu tengok aku solat. Sahabat-sahabat yang tengok Nabi solat telah menukilkan kepada kita secara detail, secara teliti apa yang mereka lewat. Mereka menjalankan tugas, kita pula melaksanakan tugas ke tidak, mempelajari apa yang disifatkan itu. Kita kena belajar bab puasa, zakat, mari nak pergi haji, kursus haji dan sebagainya secara sah, memahami perkara halal dan haram dalam kehidupan. Hari ini kita bertukar di antara riba dengan pinjaman, kita bertukar di antara rasuah dengan duit kopi, kita bertukar di antara membawang dengan mengumpat. Walahnya mengumpat itulah membawang, riba itu duit kopi, rasuah itu adalah satu rasuah yang dimainkan oleh pihak sistem keuangan semasa yang tidak Islami. Maka kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak kemudian mengamalkan akhlak yang terpuji? Akhlak berdasarkan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan etika yang dibuat oleh barat ataupun siapa saja makhluk atas dunia ini, protokol-protokol yang dibuat, tapi kita langgar protokol syariat, maka itu salah. Jadi kita kena betulkan kepahaman kita tentang bagaimana menghayati ilmu fardu ain. Kalau kita hayati betul-betul, akan menolongnya menjadi manusia yang soleh, bertanggungjawab pada diri sendiri, ahli keluarganya,
kasih sayang sama manusia dan menentukan ilmu-ilmu dunia seperti kifayah yang dikuasainya memberi kebaikan kepada makhluk. Jadi kita ada satu lagi ilmu fardu kifayah. Yang ni kalau ada pakar dalam bidang ni, orang lain selamatlah. Tak semesti satu kampung tu semua kena jadi alim belaka. Jadi kita ada ilmu yang wajib kena tahu seorang-seorang, ada ilmu yang boleh kita jadikan rujukan. Para jemaah sekalian, untuk melahirkan khalifah, pemimpin, zuriat yang soleh, bermula dari mana? Bermula dari rumah kita. Allah peringatkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Permulaan umur yang paling sesuai untuk memberi didikan fardu ain ketika anak-anak berumur prasekolah. Ada kata 7 tahun, 7 tahun besar dah tu, pandai dah dia tu. Sekarang ni budak-budak dipasti umur 5 tahun sudah boleh dah, boleh hajar dah dia. Dia boleh kenal Allah. Kita ajar dia hafal nama-nama Allah, sifat Allah. Kita ajar nama Nabi, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah mula ajar dia macam mana solat. Dah ajar mengenali huruf Al-Quran, sudah pandai. Orang yang masih awal, pendidikan awal ini hatinya masih lembut dan bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa. Jadi kita bimbang hari ini ibu bapa dia duk kira poket Saya ada duit, anak saya umur 5 tahun dah hantar pasti, hantar ke pusat pendidikan sana sini yang berperingkat, yang berjenama, tuition pula dengan kelas-kelas yang hebat-hebat, tak kira siapa. Tak. Kadang-kadang kelas tuition orang Islam pun ada, tapi pergi cari juga ke, hantar juga ke ibu-ibu yang bukan Islam, pakaian pula, ialah separuh lutut atau atas. Anak kita daripada kecil duk didik ke orang tu. Balik rumah suruh pakai tudung. Jadi kontrak kita ni. Macamlah tak ada tempat lain atas dunia ni selain cepat itu. Maka kita sebagai bapa jangan meletakkan tanggungjawab itu kepada siapa? Kepada guru-guru semata-mata, tapi bermula daripada rumah kita yang ajar. Saya tak pandai nak ajar Quran, tapi suruhlah anak baca Quran yang dia belajar tu. Kita mengaji sekali dengan dia. Kalau tak pandai masuk pasti sekali. Mak dia, ayah dia tu. Nah, tu kadang-kadang anak waktu tu ajar hantar anak ke pasti. Kita pun duduk tengok sambil-sambil anak turun. Hok mari naik motosikal atas anak tu. Mak dia tu patut masuk pasti daripada anak. Anak tu dua molek. Mak pula ayah macam nyonya dekat pasar je dia punya pakaian. Kita duduk memikir kata boleh mak dia masuk pasti. Ngaji tutup aurat ni daripada atas anak. Anak tu duduk molek. Itu kepahaman kita bahawa mengaji tu nak ambil CJ bukan ambil amalan. Ini yang kita bimbang. Sedangkan ibu bapa boleh mengajar anak-anak dengan cara memberi tauladan yang baik, membiasakan mereka menunaikan syiar-syiar agama seperti baca Quran, solat, tutup aurat semenjak kecil, menyediakan suasana ajaran yang baik mengikut peringkat umur yang sesuai di rumah, bimbing mereka. Kalau anak buat tuition, buat ulang kaji buku-buku pengajian agama, kita duduk sekali dengan dia, ajar baca Quran. Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu itu macam kubur. Kubur ni sunyi, tak ada apa. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan lari daripada rumah yang dibaca surah Al-Baqarah dalam tu. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka para jemaah sekalian, sedarlah kita, marilah kita memperkukuhkan penghayatan fardu ain kepada kita. Saya mula dengan kita, ibu bapa dulu, anak-anak dan keluarga. Antara tanda-tanda anak dan ahli keluarga kita menghayati ilmu ini, iaitulah menjaga solat dengan sempurna, mendirikan solat dengan betul dan dengan khusyuk, bacaan yang betul. Sebab solat itu menguatkan keimanan dan mencegah daripada kemungkaran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kita ambillah ilmu pendidikan yang besar ini. Di samping kita belajar secara ilmunya, kita juga mempraktikkan amalan secara amali
dalam rumah tangga kita. Jangan ajar anak-anak kita berbohong, cakap tak baik, duduk bermaki-makian sama-sama adik-beradik lah. Didik baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita nikmat yang besar. Sebagaimana kata di ulama tadabbur dalam surah As-Sad, apabila Allah anugerahkan kepada Nabi Daud anaknya Sulaiman, mereka mengatakan al-aulad min ni'amillah. Anak-anak itu adalah anugerah Allah kepada kita. Ada orang yang kahwin tak dapat anak. Ada orang yang kahwin boleh seorang dua anak, hartanya banyak. Ada orang yang Masya Allah harta tak banyak, anak pula ramai. Allah Maha Kaya. Kita jangan bimbang. Ada setengah syekh ni alim besar, tapi anak laki-laki tak ada. Dia boleh menantu yang alim. Begitulah suasana hidup atas dunia. Yang penting kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Di antara takwa kita para jemaah sekalian, perbincangan kita tentang bagaimana nak mengasah, nak mantapkan kefahaman, pegangan anak-anak kita di zaman langit terbuka. Zaman IT, zaman cyber, macam-macam penyakit yang mari ini. Yang pertama sekali, para jemaah sekalian, kita tashih niyah, kita betulkan niat kita. Apa dia? Ayat yang saya baca tadi, surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita minta, kita nak anak ini, nak jadikan zuriat penenang mata hati kita waktu kita hidup dan juga ketika selepas kita mati dan kita bertemu balik di akhirat esok. Jangan kata, kenapa kahwin? Seronok-seronok, suka-suka. La, itu bukan gaya orang Islam. Yang kedua, kena sentiasa berdoa. Ibu bapa berdoa. Nabi Ibrahim, tanda tuan-tuan, surah Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim bila dia bina Kaabah, dia berdoa, ij'al hadzal balada aminan, jadikan negeri ini aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keluargaku, anak cucuku daripada menyembah berhala. Sekarang ni kita bimbang hari ni. Anak-anak ni duk main, duk ajar dengan game, dengan apa ni. Ada game syirik dalam permainan budak-budak. Bila nak main, nak tembak, peluru dia habis, dia kena pergi menghadap ke berhala, minta. Kita tak perasan tengok, haza lu'bah syirkiyah dia panggil. Permainan syirik ni. Jadi budak-budak ni diajar secara kita tak sedar. Waktu tu kalau tengok anak main game, ayah pergi duduk sebelah. Pergi berlawan dengan anak tu, tengok dia main ke apa. Jangan main. Ibrahim kata, jauhkan aku dan anakku daripada sembah berhala. Yang ketiga, kita kena belajar talqin. Didik anak sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Ada dua hadis. Sering hadis ni saya baca. Satu hadis riwayat Bukhari daripada Amr bin Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi. Nabi didik dia supaya, ya ghulam samillah wa kul biyaminik, anak makan baca bismillah, makan dengan sopan. Nabi kita ajar. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang Nabi kita didik Ibnu Abbas dalam isu akidah, ihfazillaha yahfaz. Dua hadis ni bagi anak kita kena belajar. Ibu bapa kena belajar hadis ni untuk kita didik anak-anak kita supaya mereka mantap dalam akidahnya, mantap dalam ibadatnya, mantap dalam akhlak. Jangan duk ajar anak kita hak pelik-pelik. Kita ajarlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau kita tidak ajar sunnah, dia akan pergi kepada benda lain. Seorang ulama salaf,
Nama dia Syekh Sa'id bin Ismail Az-Zahid. Dia kata apa? Man aqarra sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Bila semua amalan kita ikut sunnah, ini hak Nabi ajar, ini yang Nabi buat, ini yang Nabi suruh, nataqa bil hikmah, kita akan keluarkan kata-kata yang penuh hikmah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man ammara al hawa ala nafsihi, siapa dia ikut hawa nafsu atas diri dia, nataqa bil bid'ah, dia akan keluarkan amalan-amalan bid'ah yang tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita bimbang hari ini. Anak-anak kita membesar dalam suasana banyaknya amalan-amalan yang tak ikut sunnah. Akhir sekali dia tengok orang buat ikut sunnah, orang itu pula dianggap sebagai menyeleweng daripada jalan yang benar, menyeleweng daripada ahlus sunnah. Kita mengatakan inilah satu kepincangan. Apabila dunia sudah terbalik, maka kita kembalilah ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.